Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi perbincangan kita berkenaan dengan pembangunan mapan, dan kita tumpukan kepada salah satu juzuk, iaitu sosial. Dalam pembangunan mapan, tiga-tiga ni kena seimbang. Kalau tak akan pincang lah. Dan dalam pembangunan sosial ni kita akan tumpukan kepada kebebasan. Jadi kalau tak bebas ni boleh meruntuhkan juga sebuah bandar dan juga ataupun kerajaan. Saya nak ambil satu cerita. Ini ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab, selepas Rasulullah wafat. Jadi tentera Islam berhadapan dengan tentera Parsi di Qadisiyah. Panglima perang Parsi adalah Rustam Ferokhzad Al-Armani. Agaknya orang Armenia agaknya ni kan, tapi masa itu di bawah Parsi lah. Dan dia telah mengantar utusan kepada panglima perang Islam. Maksudnya dia sedang nak perang dah ni. Tapi dia ni cuba kau boleh elakkan, jangan perang lah. Kan Rustam ni. Kemudian dia hantar utusan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas supaya hantar utusan lah untuk berunding mencari jalan mengelakkan peperangan. Lalu Sa'ad mengutus Al-Mughirah As-Su'bah kan. Rustam pun ketika jumpa tu, Rustam pun berkata kepada Al-Mughirah, kalian adalah jiran kami. Sebelum ini kami selalu berbuat baik kepada kamu dan menahan diri untuk tidak mengganggu kamu. Maka pulanglah ke negeri kamu, kami tidak akan menghalangi laluan perdagangan kamu untuk masuk ke negeri kami. Kemudian Al-Mughirah menjawab, dia tahu sebab Raja Parsi ni kejam sikit lah kan, zalim kepada orang-orang dia sendiri. Jadi apabila bahkan kadang dia kacau juga orang-orang Islam yang telah yang telah menukar agama kepada Islam. Jadi dia cakap betul lah, manis mulut lah kan. Jadi Al-Mughirah menjawab, kami tidak menginginkan dunia, tetapi yang kami cari dan harapkan adalah akhirat, dan Allah telah mengutus Rasulnya kepada kami, dan Allah berkata kepadanya, sungguhnya aku akan mengalahkan orang-orang yang tidak mahu beragama dengan agama yang aku turunkan, dan aku akan menghukum mereka melalui tangan umatnya, dan aku akan tetap menenangkan mereka selama mereka tetap mengakui agama ini. Itulah agama yang hak. Siapa yang menolaknya akan dihinakan, dan yang berpegang teguh dengannya akan dimuliakan. Jadi rundingan tu gagal. Jadi tak capai kata putus. Dan Rustam tak putus asa, dia hantar lagi utusan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk berbincang. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas menghantar pula Rub'i bin Amir. Jadi ketika Rub'i bin Amir datang pun ditanya, Rustam tanya lagi, kenapa kamu datang sini kan? Jadi Rub'i pun jawab, Allah telah membangkitkan kami untuk mengeluarkan sesiapa sahaja yang dia kendaki dari perhambaan terhadap sesama hamba kepada perhambaan kepada Allah, dan kesepitan dunia kepada keluasannya, dari kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Maka dia membangkitkan kami dengan agamanya untuk kami seru mereka kepadanya. Maka siapa yang menerima perkara tersebut, kami akan menerimanya dan pulang meninggalkannya. Tapi siapa yang enggan, kami akan memeranginya selama-lamanya sehingga kami berjaya memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu dia. Perkataannya adalah bebas kan daripada perhambaan. Jadi itu yang berlaku sebenarnya di Parsi. Rakyatnya terbelenggu dengan perhambaan daripada orang-orang kayangan lah, raja dan orang-orang kayangan. Jadi gagal mencapai kata putus. Kemudian dia tak apa lagi, dia tak putus asa lagi, hantar lagi utusan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas kan. Sa'ad bin Abi Waqqas pun hantar lagi orang untuk negotiate. Kali ini Huzaifah bin Mihsan. Perundingan ini pun sama juga. Dia kata kami nak bebaskan manusia daripada perhambaan kepada sama manusia kan. Dan gagal dan akhirnya berperang. Dalam tempoh 4 hari sahaja tentera Rustam dapat dikalahkan, dan kerajaan Sasanid Parsi dapat ditumbangkan pada waktu itu. Kan ditawan teruslah kan. Jadi kunci kepada rundingan itu adalah membebaskan manusia dari perhambaan kepada manusia, supaya manusia mengabdi kepada Allah, Tuhan pencipta alam.
Dan kebebasan ini amat menarik orang ramai lah, ya, termasuklah Rustam sendiri. Sebenarnya Rustam dia dah memang dah masa tu dah memang dia dah percaya dah. Kan? Tapi dia punya pendeta-pendeta dia ni, rahib-rahib dia ni menghalang lah, kan, menghalang. Jadi berlakulah peperangan. Dan peperangan itu 4 hari saja sebenarnya, ya, sebab waktu itu ramai orang-orang dia sendiri, rakyat dia sendiri pun sebenarnya menyebelahkan kepada tentera Islam, ya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas sendiri setelah dapat mengalahkan Parsi, dia terus meneruskan dakwah ke arah timur, ya. Dan dia telah diperintahkan oleh Khalifah Uthman bin Affan untuk teruslah berdakwah untuk mengajak raja-raja membebaskan manusia daripada perhambaan, ya. Dan dia disambut baik ketika di Afghanistan, di India dan juga di Bangladesh, ya. Dan disampaikan negeri China, Maharaja China waktu itu Yong Hui, kan, Yong Hui dari dinasti Tang menerimanya dengan senang hati. Jadi Maharaja Yong Hui telah memberikan sekeping tanah di Guangzhou untuk membuat masjid, dan masjid ini dikenali dengan nama Masjid Huai Sheng ataupun Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Jadi orang-orang Cina percaya yang makam Sa'ad bin Abi Waqqas adalah berhampiran dengan masjid tersebutlah, ya. Jadi itulah dianya, ya. Kebebasan itu amat penting, kan? Jadi perhambaan pada manusia itu boleh mengundang kehancuran. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.